Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya, Faiz NG. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 2 bagi bab 4, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, pada hari ini kita akan teruskan lagi untuk bahagian terakhir, iaitu 4.2 keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks kamu, dan kamu boleh buka pada muka surat 60. Okey, cikgu teruskan lagi. Baik, apa dia yang dikatakan dengan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu? Okey, keunikan warisan ni dia bermaksud legasi ataupun kebijaksanaan dan juga keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Maksudnya benda ni dah berlaku dulu, tapi terus kekal sehingga sekarang. Jadi dia merangkumi ada beberapa, ada lima perkara. Dia merangkumi sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan juga amalan beragama. Tu kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 60. Okey, baik, kita tengok yang pertama, sistem pemerintahan beraja. Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu ni, dari aspek sistem pemerintahan beraja dia ada 3 perkara dalam tu. Okey, yang pertama, dari segi pemilihan raja. Raja ni dipilih berasaskan keturunan. Dia mengikut keturunan dan juga pembesar yang mengesahkannya. Okey, selain itu juga keturunan raja ni dianggap suci dan juga berdaulat. Selain pada itu, raja ni daripada golongan tentera, contohnya di Funan dan juga di Champa. Okey, wanita berketurunan raja boleh dilantik sebagai pemerintah. Contohnya kalau di dalam kerajaan alam Melayu, Majapahit. Itu kalau dari segi pemilihan raja. Okey, kalau kedudukan raja pula, raja ni dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Tu untuk agama Hindu dan Buddha. Apa dia maksud titisan dewa ni? Titisan dewa ni kalau kamu tengok muka surat 60, muka surat bawah sekali, dia bermaksud macam penjelmaan lah, penjelmaan dewa. Okey, apabila tibanya Islam, konsep khalifah digunakan dalam Islam. Okey, raja-raja sentiasa ditaati, dan sebagai masyarakat ataupun rakyat tidak boleh mengingkari raja dan ia akan dianggap sebagai derhaka. Okey, untuk gelaran pemerintah, kalau Hindu dan Buddha gelar raja dan juga maharaja. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kalau Islam menggunakan gelaran sultan. Okey, gelaran mengikut identiti dan juga keunikan kerajaan. Contohnya Varman Raja di Funan, Champa, Angkor dan juga Sriwijaya. Itu untuk sistem pemerintahan beraja. Okey, seterusnya kebijaksanaan pemerintah. Kita tengok dia punya keunikan dia yang kedua dari segi aspek kebijaksanaan pemerintah. Okey, pemerintah ni dia memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, pertempatan dan juga pelabuhan, terutama di pesisir pantai ataupun lembah sungai. Hai ini kerana kita dah tahu sungai ni dia merupakan kawasan yang berdekatan, dan kawasan yang berdekatan itu mempunyai tanah yang subur. Selain daripada itu, sungai ni juga ataupun tak kiralah dia pesisir pantai ke, dia merupakan laluan perdagangan ataupun laluan pengangkutan yang
baik dari segi aspek antarabangsa timur dan juga barat. Okey, selain itu juga dia mengambil kira orang kata apa, petunjuk arah yang memudahkan pedagang untuk singgah di pelabuhan. Contohnya ada bukit, ada gunung ataupun ada teluk. Dia akan jadi petunjuk untuk mudahkan pedagang singgah di pelabuhan. Contoh kalau kita tengok kalau di Gunung Jerai, Gunung Jerai dia menjadi mercu tanda kepada kerajaan Kedah. Jadi bukit dan teluk juga membantu untuk aspek pertahanan. Okey, seterusnya menjalinkan hubungan diplomatik. Apa dia yang dikatakan hubungan diplomatik ni? Okey, hubungan diplomatik yang berterusan dapat menjamin kemakmuran kerajaan. Kebijaksanaan pemerintah ni dapat kita lihat melalui bentuk diplomatik dengan luar. Contohnya hubungan persahabatan dengan China, hubungan bantuan ketenteraan dan juga senjata dari India, perkahwinan antara kerajaan. Ini kalau kamu tengok kerajaan Alam Melayu ni dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa dari luar. Okey, ni kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya kegiatan ekonomi. Kamu boleh tengok pada muka surat 62. Okey, kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu ni dia bergantung kepada lokasi pertempatan. Jadi pertempatan ni dia akan berkembang sama ada di lembah sungai ataupun pesisir pantai. Lalu dia akan mencorakkan satu kegiatan ekonomi yang dia boleh dilakukan untuk menyara hidup ataupun menjalankan perdagangan. Okey, dalam kegiatan ekonomi ini dia ada cabang dia lah, elemen-elemen utama. Yang pertama adalah memanfaatkan kesuburan tanah. Jadi kalau kamu tengok buku surat 62 dalam buku teks kamu tu, lembah sungai berantas yang masih menjadi tapak pertanian sehingga kini dah berapa ratus tahun dah sehingga kini. Jadi di situ dia memberitahu bahawa memanfaatkan kesuburan tanah. Jadi kegiatan pertanian tu dilakukan di lembah sungai dan kekal sehingga kini. Okey. Yang kedua, mencipta sistem pengairan. Contohnya kalau di Angkor Wat, sebelah dia tu ada bare. Okey, bare ni merupakan salah satu sistem saliran. Jadi tanaman utama seperti padi contohnya, dia akan mendapat bekalan air yang mencukupi dan dapat diusahakan sepanjang tahun. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu ada gambar. Okey, yang seterusnya membina pelabuhan. Okey, pelabuhan ni merupakan salah satu elemen yang penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk membina pelabuhan ni dia mestilah berada di kawasan yang strategik dan mudah dikunjungi oleh para pedagang. Pelabuhan ni dia macam-macam fungsi. Dia merupakan tempat untuk pembekal, tempat untuk berlabuh. Dia juga merupakan pelabuhan entry port. Jadi banyak fungsi dia. Okey, seterusnya ni gambar yang dalam buku teks kamu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apa dia yang dikatakan dengan memanfaatkan kesuburan tanah. Yang bawah ni pula mencipta sistem pengairan. Okey, ini kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya. Ni dari sudut sosio budaya pula. Keunikan dari sudut sosio budaya. Okey, wujudnya yang pertama, wujudnya sistem tulisan dan juga bahasa. Jadi dia masyarakat kerajaan Alam Melayu ni dia mengadaptasi pengaruh daripada luar untuk memperkembangkan sistem tulisan mereka dan juga bahasa mereka. Jadi pada masa dahulu, pada masa tu tulisan Palava dan Kawi ni antara tulisan awal yang digunakan. Jadi tulisan-tulisan ni berasal daripada India. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, setelah datangnya Islam, huruf-huruf Arab digunakan dan disesuaikan sehingga terbentuknya tulisan Jawi. Okey.
Itu dari segi sistem tulisan dan juga bahasa. Okey, yang kedua dari segi perkembangan keunikan dari segi perkembangan sosio budaya adalah pesuratan. Okey. Pesuratan ni dia antara benda yang penting yang dapat mempamerkan keintelektualan dan juga kebijaksanaan masyarakat kerajaan alam Melayu dulu. Okey. Jadi melalui kegiatan pesuratan ini dia berkembang dalam bentuk batu bersurat mula-mula. Masa tu tak ada buku lagi. Jadi berkembang dalam bentuk batu bersurat dan kemudiannya lahirlah pelbagai karya-karya dalam bentuk manuskrip dan itulah yang menjadi rujukan para sejarawan untuk mengkaji sejarah pada masa dahulu. Okey, yang ketiga dari aspek seni bina pula. Seni bina ni dia merupakan salah satu elemen dalam perkembangan sosio budaya. Okey, kalau kita tengok seni bina dalam buku teks kamu muka surat 63, ada gambar yang menunjukkan ukiran pada dinding Angkor Thom yang menggambarkan seni bina perkapalan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey. Jadi kat situ kita tahu bahawa seni bina yang dihasilkan ini dia memudahkan kehidupan dalam dalam kehidupan seharian. Tak kiralah daripada sudut kegiatan pertanian ke, pelayaran ke, perdagangan ke, ataupun daripada sudut keagamaan. Jadi banyak peranan seni bina ini di dalam memperkembangkan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu dulu. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ini kalau kamu tengok muka surat 63 kamu, yang atas ni adalah hikayat Amir Hamzah. Dia merupakan salah satu karya pesuratan dalam bahasa Melayu dan ditulis dalam tulisan Jawi. Ini untuk contoh untuk sistem tulisan dan bahasa. Yang bawah ni pula adalah ukiran dinding pada Angkor Thom yang menggambarkan warisan seni bina perkapalan masyarakat kerajaan alam Melayu. Ini dia menjurus kepada seni bina dalam perkembangan sosio budaya. Okey, yang terakhir amalan beragama. Okey, kalau amalan beragama ni dia ada beberapa keterangan dia yang menunjukkan bahawa peranan penting agama dalam membina corak kehidupan dan juga memperkayakan kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan alam Melayu. Ia dibuktikan bagaimana? Yang pertama adalah mengamalkan sifat terbuka dalam amalan beragama. Jadi pada masa itu kepercayaan awal ini disesuaikan dengan penyebaran agama Hindu, Buddha, begitu juga dengan Islam yang selepasnya tersebar dengan aman. Jadi keunikan ini dapat menggambarkan pelbagai anutan agama di dalam kerajaan alam Melayu dan situ kita boleh tengok dia sifat terbuka dan bebas untuk mengamalkan amalan beragama. Okey, yang kedua, sifat toleransi dalam beragama. Jadi sifat toleransi ni dia merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat kerajaan alam Melayu. Ni kamu boleh tengok ni muka surat 64 buku teks kamu. Jadi pada masa tu tak kira pengadut agama Hindu, mereka membina candi. Contohnya candi Prambanan yang berdekatan dengan candi Borobudur. Jadi tempat ibadat pengadut agama Buddha pula di Jawa Tengah. Kalau kamu tengok tu mereka tak jauh, jadi tak ada masalah. Okey, yang ketiga, agama sebagai simbol penyatuan raja dan juga rakyat. Okey, raja dia memerlukan golongan agama untuk kukuhkan kedudukan dia di atas tahta kerajaan. Contohnya golongan Brahmin. Golongan Brahmin ni merupakan peranan yang besar semasa pertabalan raja. Pengasas kerajaan Angkor contohnya Jayavarman II diisytiharkan kedudukan baginda sebagai dewa raja oleh seorang Brahmin yang bernama Hiranyadabama. Tu untuk agama
menjadi simbol penyatuan raja dan juga rakyat. Okey, seterusnya golongan agama diberikan tempat dan juga status istimewa. Kalau kita seperti kita tahu, golongan agama ni dia antara golongan yang duduk di dalam golongan yang atasan dan mereka lebih istimewa. Okey. Seterusnya, candi besar sebagai lambang keagungan kerajaan. Okey. Kalau kamu tengok contohnya bukti binaan seperti Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan dan juga Candi Muara Jambi, ini menunjukkan institusi agama yang berperanan sebagai pusat ibadah, tempat pemujaan roh nenek moyang dan juga pusat perhimpunan para pendeta. Okey, dan yang terakhir, setelah Islam tersebar, didirikan pula masjid yang berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan dan juga kebajikan, dan warisan ni diteruskan sehingga hari ini. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita bagi subtopik pada hari ini. Okey, kita imbas kembali. Kita dah tengok untuk bab 4 ni, subtopik yang pertama kita dah cover tentang agama dan juga kepercayaan awal yang ada pada masa dulu, dinamisme, animisme. Kita dah tengok bagaimana agama Hindu, Buddha dan juga Islam tersebar sebelum abad ke-15. Kita dah tengok bagaimana perkembangan agama, dan pada hari ini kita dah tengok mengenai keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu dari aspek sistem pemerintahan berajanya, dari segi kebijaksanaan pemerintahnya, kegiatan ekonomi yang dijalankan, perkembangan sosio budaya yang kita dah tengok tadi, dan yang terakhir amalan beragama. Okey, baik, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika kamu berminat, faham dan suka dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.